بالله من الشيطان الرجيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة من فضله والله واسع عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم والله واسع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فإن أشرف الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم إنا نستودعك ما علمتني فارد إلى إن حاجت إليه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Al-Fadil Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Siap, barisan pengurusan masjid dan semua sahabat-sahabat para jemaah muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini insya-Allah kita akan sama-sama bacakan tafsir ayat nombor 27 hingga ayat nombor 40. Ayat nombor 27 hingga ayat nombor 40. Sebelum itu kita baca dulu sama-sama. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebarakatan kepada kita insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhin mandud وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إن
أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. Sadaqallahul Azim. Ayat nombor 27 hingga ayat nombor 40. Dan puak kanan, iaitu golongan kanan, ia akan ambil buku amalan dengan tangan kanan. Alangkah bahagianya keadaan puak kanan itu. Mereka bersenang lenang di antara pohon-pohon bidara yang tidak berduri, dan pohon-pohon pisang, dan pokok-pokok pisang yang tersusun rapi buahnya, dan naungan yang tetap terbentang, dan air yang sentiasa mengalir, serta buah-buahan yang banyak yang tidak putus-putus dan tidak pula terlarang mendapatnya, dan tempat-tempat tidur yang tinggi keadaannya. Inna ansha'nahunna insya'a, sesungguhnya kami telah menciptakan isteri-isteri mereka dengan ciptaan yang istimewa. Faja'alnahunna abkara, serta kami jadikan mereka sentiasa dara yang tidak pernah disentuh. Urban atraba, yang tetap mencintai jodohnya serta yang sebaya umurnya. Li ashabil yamin, semuanya itu disediakan bagi puak kanan, golongan kanan. Thullatun minal awwalin, iaitu sebilangan besar dari orang-orang yang terdahulu. Wa thullatun minal akhirin, dan sebilangan besar dari orang-orang yang dalam dan yang datang kemuliaan. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ni kita dengarkan penjelasan tentang as-sabiqun as-sabiqun. Was-sabiqun as-sabiqun, iaitu golongan yang ketiga. Sebelum ni kita telah dengarkan penjelasan tentang golongan yang ketiga, iaitu golongan mereka yang akan masuk syurga terus tanpa perlu berada di padang mahsyar. Mereka itu ialah orang yang suka mendahului buat benda baik atas dunia ni, dan mereka itu dinilai buat benda baik mula-mula sekali nilaiannya ialah sembahyang berjemaah. Mereka yang awal-awal datang ke masjid sebelum azan pun dah ada dah, paling lewat pun bila azan terus datang. Mereka istiqamah, boleh sembahyang di masjid, yang datang awal di masjid ataupun di surau atau di tempat azan diazankan, maka mereka itulah di antara golongan istimewa yang akan masuk syurga terus tanpa dihisap di padang mahsyar. Mereka tidak perlu ikut prosedur, mereka terus masuk ke dalam syurga. Di ketika mana Israel tiup sangkakalanya yang terakhir, wa nufikha fi ukhra, dan ditiupnya sangkakala yang terakhir, maka kita semua ini akan dibangkitkan. Kita akan dibangkitkan balik daripada kubur kita, dan kita semua ini akan berjalan bersama-sama menuju kepada mahsyar. Padang mahsyar itu terletak di bumi Palestin. Padang mahsyar itu terletak di bumi Palestin. Sekarang ni di bumi Palestin. Ketika itu tidak ada nama negara, tidak ada. Ianya kosong, putih, padang jarak, padang terkukuh, kosong putih. Tapi bumi yang sama, bumi yang kita pijak inilah juga bumi akan kita pijak pada hari kiamat nanti. Cuma namanya berbeza. Sekarang ni namanya alam dunia, nanti namanya alam akhirat. Dan Nabi SAW menceritakan kita berjalan daripada kubur kita masing-masing ikut kepada amalan masing-masing. Ada yang berjalan dengan muka di bawah, kaki di atas.
Ini keadaan yang amat dahsyat. Habis muka mereka dengan keadaan yang begitu dahsyat sampai di padang mahsyar, tapi dalam keadaan yang sangat-sangat dahsyat. Sahabat pelik, ya Rasulullah, bagaimana boleh berjalan dengan muka? Lalu Nabi bagi tahu, Allah Ta'ala yang buat, Allah Ta'ala tahulah bagaimana cara. Mudah saja jawapan Nabi. Ini ialah bagi golongan yang kufur kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, cara berjalan kita daripada kubur menuju kepada mahsyar dengan cara seperti mana kita berjalan atas muka bumi ini. Kita berjalan seperti mana kita berjalan atas muka bumi ini. Baik, pada dua keadaan berjalan ini belum selamat. Yang berjalan ke muka itu memang tak selamat lah, sampai tapi dalam keadaan dahsyat. Yang berjalan seperti kita berjalan atas muka bumi ini, berjalan kaki ini juga belum tentu selamat. Yang pasti selamatnya Nabi kata berjalan dengan kenderaan, dan Nabi tidak sebut kenderaan itu apa. Jadi pahaman para ulama mengatakan ianya berdasarkan kepada amalan kita. Ada orang yang naik kenderaan itu seperti roket, seperti jet, ada yang seperti kapal terbang, ada seperti helikopter, ada seperti kereta, ada pelbagai, ada yang mungkin seperti naik motor ataupun naik basikal. Jadi yang pastinya amalan kita lah yang akan bersama kita, amalan kita lah yang akan menolong kita. Dan bila mana sampai di pada mahsyar, kita akan dihimpunkan bersama dengan umat Nabi masing-masing. Kita umat Nabi Muhammad SAW akan duduk bersama dengan umat Nabi Muhammad, umat Nabi Isa dengan Nabi Isa, umat Nabi Musa dengan Nabi Musa. Begitulah seterusnya. Setiap umat itu akan bersama Nabi-Nabi mereka. Bukan bermakna Nabi ada di hadapan mereka, tetapi ianya Allah Ta'ala telah asingkan. Dan kita ini umat Nabi Muhammad SAW bukannya duduk sekali Islam kafir ikut dan duduk ya, bukan begitu. Allah Ta'ala asingkan. Islam lain, yang kafir lain. Dan ke semua kita, seluruh umat manusia, Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang kita bacakan sebelum ini, wa kuntum azwajan thalathah, kamu akan dibahagikan kepada tiga kelompok, tiga golongan. Yang pertamanya ialah mereka yang akan ambil buku amalan dengan tangan kanan. Bila disebut nama mereka di muka pengadilan, mula-mula sekali pergi ambil buku dulu, buku catatan amalan. Pergilah dia, dan bila sampai di depan, dia hulurkan dengan tangan kanan. Ini ialah ashabul yamin, golongan kanan. Alangkah bahagianya golongan kanan. Golongan yang kedua ialah ashabul masy'amah, golongan kiri. Bila disebut nama mereka, lalu mereka pun berjalanlah ke depan, ikut belakang, jalan gustang ke belakang, macam kita reverse kereta kita. Dan bila sampai di depan, automatik hulurkan dengan tangan kiri. Ini namanya ashabul masy'amah, golongan kiri. Alangkah seksanya, ruginya, rasa celakanya mereka. Dan golongan yang ketiga ialah wasabiqun as-sabiqun, mereka itu orang yang mendahului buat benda baik atas muka bumi ini. Mereka tidak disebut nama mereka, tidak ada pun mereka di situ. Bila bangkit daripada kubur, semua dibangkitkan. Dan bila berjalan kepada mahsyar, ada malaikat yang menghambat, ada api yang menghambat mereka pergi kepada mahsyar. Semua pakat pergi belakang. Tetapi golongan ketiga ini bila sampai di padang mahsyar, tak ada mereka, tak disebut pun nama mereka. Rupa-rupanya terus masuk syurga. Sedap. Ini hebat. Jadi kita berpeluang jadi golongan ketiga ini. Kita telah dengarkan tafsirannya pada kuliah lepas. Di antara mereka yang dikatakan golongan wasabiqun as-sabiqun, mereka yang VIP ini, iaitu para nabi dan para rasul. Yang keduanya, mereka itu ialah sahabat-sahabat Nabi yang awal-awal memeluk Islam.
Yang ketiganya, mereka yang awal-awal datang ke masjid. Hum awwalun nasi rawhan ilal masajid. Mereka orang yang awal-awal datang ke masjid, istiqamah tiap-tiap waktu. Humus sabiqun ila salawatul khamsi. Mereka ini bersegera menunaikan sembahyang 5 waktu. Jadi tuan-tuan, kita semua berpeluang untuk jadi golongan yang ketiga ini, insya-Allah. Saya doakan semoga tuan-tuan semua ni tergolong dalam golongan yang ketiga ini, insya-Allah. Tengok muka-muka belaka tu, muka-muka bercahaya belaka, muka-muka VIP belaka. Moga-moga ianya menjadi satu kebenaran, insya-Allah. Insya-Allah. Baik, tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, kita juga telah dengar pada kuliah yang lepas, golongan as-sabiqun ni mereka tidak perlu berada di padang mahsyar. Orang lain duduk sibuk bergelombang dengan keadaan yang dahsyat, haru biru di padang mahsyar. Ada yang merasakan mereka sedang berenang dalam lautan peluh mereka. Ada yang merasakan matahari atas kepala mereka. Tapi mereka ini, was-sabiqun VIP ni, masuk syurga terus, ikut jalan belakang. Dan bila masuk ke dalam syurga itu, mereka berada di atas singgahsana. Singgahsana yang bertatahkan permata dan emas. Oh, hebat. Mereka duduk di atas singgahsana masing-masing. Duduk bersandar atas singgahsana masing-masing. Duduk berhadapan di antara satu sama lain. Duduk bersembang. Masing-masing duduk bersembang. Kamu ni macam mana boleh masuk syurga terus ni? Kamu. Masing-masing pakat duduk cerita belaka. Orang lain duduk serabut di padang mahsyar. Dia duduk seronok dalam syurga terus. Di ketika itu, nak makan apa boleh belaka. Allah Ta'ala sebut, nak makan apa, niat saja. Terus tengok-tengok ada di depan mata. Tengok burung terbang dalam syurga. Allah, sedapnya burung ni. Kalau makan masak belada pun, contohnya, tengok-tengok ada kat depan, dah siap dah. Allah, makanlah dia. Suapan pertama, Allah, sedap. Suapan kedua, Allah, sedap lagi. Suapan ketiga, sedap lagi. Allah, nikmatnya. Habis makan, tengok burung tu terbang balik. Oh, hebatnya. Tengok buah, wa fakihatin katsirah. Tengok buah dalam syurga. Oh, sedapnya buah durian, musangking. Dia petik sendiri, ambil. Oh, sedap. Lepas makan, tengok, tumbuh tempat lain pula. Apa dia petik pula, makan pula. Oh, sedap lagi, rupanya sedap lagi. Lebih pada grade A. Baik. Allah, ini hebat tuan-tuan. Seronok sangat-sangat. Nak minum apa ada belaka. Tapi walaupun kita dalam keadaan nikmat yang hebat itu, nak makan apa, nak minum apa, semua ada belaka depan mata kita. Walaupun begitu, tetap Allah Ta'ala jadikan kita pelayan. Ada juga pelayan dalam syurga. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Adanya anak-anak muda lelaki yang tetap kekal dalam keadaan mudanya, yang sentiasa beredar di sekitar mereka. Duduk berkeliaran depan kita. Tuan nak makan apa, tuan? Puan nak makan apa? Puan. Minta. Ini hebat, tuan-tuan. Kenapa masih ada lagi pelayan? Walhal kita ni nak makan apa, nak minum apa, semua ada belaka. Ini menunjukkan mereka ketika itu berada pada tahap kegembiraan dan nikmat yang paling sempurna. Ini special. Ini sangat-sangat special. Dan Allah Ta'ala sebut lagi, wa hurun ain, ada juga bersama dengan mereka bidadari. Oh, bidadari, tuan-tuan, bidadari. Wildan, pelayan lelaki itu lain, bidadari lain pula, yang duk melayani mereka, duk pecik betih mereka. Ini hebat. Bidadari ni, kalau kita baca dalam hadis, kalau pakai kain 70 helai tu, kain yang tebal-tebal, nampak lagi kulit dia, keputihan kulit dia. Oh,
ini bidadari. Kalau minum air, nampak air itu mengalir, di leher dia. Kalaulah bidadari itu, dia buka tirai sikit je, jenguk penduduk bumi ni, nescaya Allah bau sedap. Bila tu tengok mata Allah, selok belakang, selok. You know what I mean selok? Selok, bukan ini, bukan selok pintu ni. Yang maknanya mati mengejut ni. Ini hebat tuan-tuan. Wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun. Seolah-olah ianya berada laksana mutiara yang tersimpan dengan sebaik-baiknya. Ini hebat. Inilah yang dikatakan golongan was-sabiqun as-sabiqun, dan mereka tidak mendengar dalam syurga itu perkataan yang sia-sia. Semuanya sedap saja, sedap belaka. Di antara perkataan yang didengar di dalam syurga ialah illa qilan salama salama, illa qilan salama salama, perkataan salam, perkataan salam. Sebab itulah kita kena sentiasa ucapkan salam. Jumpa orang, assalamualaikum, assalamualaikum. Tak kenal pun, assalamualaikum. Ini perkataan ahli syurga. Kalau kita nak jadi penghuni syurga, kita biasakanlah dengan perkataan ahli syurga. Ucapkanlah salam. Salam itu ialah perkataan ahli syurga. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi jangan bagi salam dekat bini orang, sudahlah. Pandai-pandai lah. Kalau member tak apa, jadi tak kira siapa, bagi salam. WhatsApp apa sama, assalamualaikum, bagi salam dulu. Bagi salam pula, bagi salam yang penuh lah. Assalamualaikum, tulislah assalamualaikum lah, ISSALA lah. Pelik apa, tulis sikit dah keluar dah. Nah, ini tulis SLM. Apa SLM tu? Bagi salam pun kedekut, bukannya habis duit pun. Salam ni benda besar, perkataan di syurga. Salam ni memberi pengertian sangat hebat. Ini bukan adat, ini merupakan doa yang sangat hebat. Assalamualaikum, assalamualaikum ni kita doakan kepada orang tu yang kita bagi salam, semoga Allah Ta'ala baikkan keadaannya, Allah Ta'ala berikan kesihatan kepada tubuh badannya, Allah Ta'ala jauhkan dia daripada malapetaka. Apa-apa sahajalah, bukan makna selamat, damai, tenang saja. Maknanya sangat-sangat luas. Kalau kita buka dalam tafsir Al-Azhar, Profesor Dr. Hamka mentafsirkan perkataan salam sahaja, salamun qaulan min rabbir rahim, dalam surah Yasin ayat nombor 58. Salam tu saja tepat tu, kata salam tebal tuan-tuan, dia hurai penting. Jadi beri salam ni, beri salam yang sepenuhnya lah. Jangan tulis SLM saja, tulislah assalamualaikum. Tulis salam saja pun tak memadai. Bukannya habis duit pun tulis. Saya pantang orang tulis WhatsApp kan, saya tulis SLAM saja, SALAM saja, ataupun SLM. Pantang saya, pantang saya dah. Tapi saya sabar. Saya jawab yang terbaik lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dia ya tidak tahu ataupun dia lupa, tapi kita yang tahu ni, Allah Ta'ala bagi pengetahuan kepada kita. Bagilah salam itu yang penuh. Itu doa yang sangat terbaik. Bahkan nikmat yang paling besar nanti yang kita akan dapat dalam syurga nanti ialah nikmat salam. Nikmat salam daripada Allah Ta'ala yang kita doa, yang kita dengar tu imam doa tadi kan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami minta redha-Mu ya Allah, dan juga syurga-Mu ya Allah. Nikmat yang paling besar ialah nikmat redha. Nikmat redha tu nikmat apa? Nikmat redha itulah nikmat salam Allah Ta'ala kepada kita dalam syurga nanti. Nikmat salam di ketika kita seronok dalam syurga, duduk seronok dalam syurga dengan bidadarinya, dengan wildannya macam-macam lah. Perempuannya ada, shopping kompleknya macam-macam lah. Duduk tengah-tengah seronok tu, tiba-tiba datanglah cahaya dari atas.
kita pun semua memandang ke atas, mendonggok kepala ke atas. Allah Akbar. Rupa-rupanya Allah Ta'ala yang datang. Allah Ta'ala memperlihatkan wajahnya kepada kita. Allah sedap yang memandang wajah Allah Ta'ala. Berpandang-pandanglah kita dengan Allah Ta'ala. Lupa habis nikmat yang lain, manisnya, lazatnya, dapat lihat wajah Allah Ta'ala. Tapi Nabi kata bukan itu nikmat yang paling besar. Ada lagi nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar bila mana Allah Ta'ala ucapkan salam kepada kita. Assalamualaikum ya ahlal jannah. Assalamualaikum ya ahlal jannah. Ucapan salam Allah Ta'ala kepada kita dalam syurga. Itulah maknanya keredaan Allah Ta'ala. Itulah nikmat yang paling hebat. Allah Ta'ala sendiri yang bagi salam kepada kita. Itulah nikmat redha. Nikmat redha yang kita duk minta dalam doa kita itu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Nikmat yang paling hebat, nikmat redha, mengatasi segala nikmat yang lain. Redha itulah salam Allah Ta'ala. Tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, ayat yang seterusnya, wa ashabul yamin ma ashabul yamin, dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan. Tentu ada beza golongan kanan yang akan ambil buku amalan dengan tangan kanan dengan golongan as-sabiqun as-sabiqun, golongan yang terus masuk syurga. Apakah bezanya? Golongan kanan ini, kalau kita rujuk dalam perbahasan para ulama tafsir, saya rangkumkan dan saya ambil kesimpulan lah, sebab banyak sangat. Jadi mereka ini, golongan kanan ini, mereka ialah orang-orang yang mencampurkan amalan soleh dengan amalan yang tidak soleh. Amalan baik pun buat, amalan tak baik pun buat. Amalan baik pun buat, amalan buruk pun buat. Buat belaka. Tapi lepas dia buat benda tak baik tu, ataupun dia buat dosa ke, dia terbuat amalan yang tidak baik itu, dia terus cepat-cepat bertaubat kepada Allah Ta'ala. Itu dia. Jadi kita semua ni, kita tidak dapat lari daripada dosa. Jangan pula ada di antara kita yang kata, aku mana ada dosa, tak sempat nak buat dosa. Datang pagi semayang, subuh berjemaah, lepas tu hari Minggu dengan kuliah, aku duduk berzikir, duduk mengaji, aku tidur, penat makan, sarapan contohnya, ataupun puasa, bagi sembahyang zuhur, balik dan sebagainya, buat sekian-sekian rutin. Masa mana ada dosa? Jangan kata begitu. Tak boleh kata begitu. Tak boleh kata begitu. Kita tak boleh kata begitu. Kita kena ingat, mungkin ada sesuatu yang kita buat ini dianggap dosa. Dianggap dosa Allah Ta'ala. Jangan kata begitu. Maka sebab itulah tidak ada orang yang tidak berdosa melainkan Nabi dan Rasul sahaja. Maka sebab itulah juga kita kena istighfar kepada Allah Ta'ala. Nabi kita Muhammad SAW istighfar kepada Allah Ta'ala setiap hari 100 kali. Hadis sahih. Wallahi, demi Allah, inni sungguhnya aku la astaghfiru ila rabbi, aku minta ampun kepada Tuhanku mi'ata marrah, 100 kali, fi kulli yaumin wa lailah, tiap-tiap hari, pagi dan malam, siang dan malam, 100 kali. Itu hadis sahih. Ada riwayat 70 kali. Jadi kalau Nabi sendiri istighfar kepada Allah 100 kali, kita lebih-lebih lagi lah. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, golongan kanan ini, mereka yang akan ambil buku amalan dengan tangan kanan ini, mereka yang buat benda baik, juga ada buat benda tak baik. Tapi bila mereka buat benda tak baik, mereka segera bertaubat kepada Allah Ta'ala, dan mereka melakukan kebaikan. Inilah pandangan yang paling kuat di kalangan para ulama. Dan mereka ini akan ikut prosedur seperti orang lain lah. Nak masuk syurga tu kena lepasi juga halangan-halangan. Mereka kena ambil buku amalan mereka dan kena bacakan semua amalan baik buruk mereka, dibacakan belaka.
Lepas tu dihisap, ditayangkan di skrin besar, ada penyaksian, ada saksi. Kalau sekiranya ada dosa dengan orang, akan dibawa orang tu di muka pengadilan di depan mereka, dan mereka kena bayar ikut prosedur biasalah. Lepas tu ditimbang amalan di neraca, dihisap. Kalau banyak yang baik, banyaklah. Yang buruk sebaliknya. Lepas tu akan naik titian sirat, akan berjalan di atas tiang sirat, melepasi titian sirat, masuk dalam syurga. Jadi ikut prosedur masing-masing. Ikut prosedur masing-masing. Dan kita kena faham, kita kena ingat, bukan sahabat Nabi ni semuanya masuk syurga. As-sabiqun as-sabiqun. Tidak. Bukan bermakna semua sahabat-sahabat Nabi ni masuk syurga terus tanpa berada di padang mahsyar. Bukan begitu. Tidak semestinya. Walaupun mereka sahabat Nabi, Nabi pernah katakan bahawa Abdurrahman bin Auf masuk syurga dalam keadaan merangkak-rangkak. Abdurrahman bin Auf di antara 10 orang sahabat Nabi yang dijamin syurga. Walaupun begitu, Abdurrahman bin Auf masuk syurga dalam keadaan merangkak-rangkak. Sahabat Nabi yang paling kaya ialah Abdurrahman bin Auf. Orang yang banyak harta, orang itulah yang paling lama dihisap pada hari kiamat nanti. Jadi kita bukan bermakna orang kaya tu dia tak boleh masuk syurga terus, bukan begitu. Tapi kita doakanlah semoga kita tergolong di kalangan as-sabiqun as-sabiqun. Golongan as-sabiqun as-sabiqun ini sebenarnya ramai di antaranya umat Nabi-Nabi dulu. Kita umat Nabi Muhammad ni tidak seperti ramai seperti mana mereka. Kalau kita telah dengarkan penjelasan sebelum ni, sahabat Nabi, bila mana Nabi bagi tahu bahawa golongan as-sabiqun as-sabiqun ni ramainya umat Nabi-Nabi dulu. Umat Nabi Muhammad ni tak berapa ramai mana pun, tidaklah seramai mereka. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, apabila turunnya ayat Sullatu minal awwalin wa qalilu minal akhirin, kebanyakan as-sabiqun as-sabiqun ni, VVIP ni umat Nabi-Nabi dulu. Umat Nabi ni tidak ramai, wa qalilu minal akhirin. Umat Nabi ni tidak berapa ramai. Lalu sahabat-sahabat ni rasa susah hati. Susah hati dah. Susah hati. Ini kita kena faham jelas. Kemudian turun pula ayat nombor 39 hingga ayat 40 tu. Allah Ta'ala sebut sullatu minal awwalin wa sullatu minal akhirin. Ini bagi ashabul yamin, golongan kanan. Golongan kanan ni umat Nabi dulu pun ramai, umat Nabi Muhammad pun ramai. Barulah sahabat Nabi rasa seronok balik. Mereka pun rasa seronok balik. Mereka suka balik. Lalu Nabi pun bagi tahu kepada sahabat, kamu jangan bimbang, kamu jangan khawatir. Adakah kamu suka bahawa kamu adalah 1/4 dari kalangan ahli syurga? Maka sahabat jawab, ya, kami suka ya Rasulullah. Lalu Nabi kata lagi, adakah kamu suka kalau kamu ini 1/3 dalam kalangan ahli syurga? Maka sahabat kata, ya, kami suka ya Rasulullah. Lalu Nabi berkata lagi, adakah kamu suka bahawa kamu adalah separuh daripada ahli syurga, iaitu umat Nabi Muhammad, separuh daripada ahli syurga? Maka sahabat juga kata, ya, kami suka sangat-sangat ya Rasulullah. Dan lalu Nabi bersabda, demi Allah, sesungguhnya besarlah keharapanku agar separuh ahli syurga itu adalah daripada umatku. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Itu tuan-tuan, separuh daripada ahli syurga ialah kita umat Muhammad SAW. Tapi golongan as-sabiqun as-sabiqun ramai di antaranya umat Nabi-Nabi dulu. Kita ni tidak seramai mereka. Ada juga ulama yang memberikan pendapat, betul lah, tidak ramai seperti mana umat Nabi-Nabi dulu. Sebab umat Nabi-Nabi dulu mereka ramai. Kan Rasul ni, Nabi dan Rasul ni, yang diutuskan jadi Rasul ni, ada 313 orang. Bukan 25 orang. 25 orang tu yang tercatat nama mereka dalam Quran. Yang sebenarnya Nabi sebut 313 orang. Baik, 313 orang ni umat Nabi Muhammad satu saja. 312 orang lagi umat Nabi-Nabi dan Rasul yang sebelum ni. Betul lah,
mereka ni lebih ramai lah. Jika nak dibandingkan 312 nisbah 1. Nah, mereka tu itulah lebih ramai daripada kita umat Nabi Muhammad SAW yang menjadi golongan VIP yang masuk syurga terus ni. Wassabiqun as-sabiqun. Itu yang pertama. Yang kedua, ada ulama juga menyatakan kita kena ingat umat Nabi-Nabi dulu mereka diseksa dengan seksa yang sangat berat, penderitaan yang sangat dahsyat, tetapi mereka istiqamah dalam mempertahankan agama mereka, akidah mereka. Sesungguhnya umat sebelum daripada kamu, Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, laqad kana min qablikum la yumshatu bimishatil hadid ma duna izamihi min lahmin aw ghadab aw ghasab. Mata tak apa nampak, Sesungguhnya umat sebelum kamu ada yang disikat tubuhnya dengan sikat besi sehingga tertanggal dagingnya. Tengok umat Nabi-Nabi dulu, bagaimana seksaan mereka. Ada yang disikat dengan sikat besi, tubuhnya disikat dengan sikat besi sehingga tertanggal daging dan uratnya dan tulangnya. Ini umat Nabi-Nabi dulu, bagaimana siksaan mereka, tapi tetap mempertahankan agama mereka. Umat Nabi kita Muhammad tidak sama, tidaklah sesat teruk mereka macam Masyitah itu. Itu umat Nabi mana? Umat Nabi Musa. Ashabul Ukhdud itu siapa? Kita bila Rabah. Tidak sesat, tidak sehebat mereka. Namun mereka tetap sanggup menjaga agama mereka. Ada pula yang digergaji, ada pula yang diletakkan gergaji atas kepala sehingga terbelah dua tubuhnya. Namun mereka tidak memalingkan daripada agamanya. Letak gergaji, lepas tu belah kepala, belah habis, bukan kepala ya, tubuh. Dahsyat. Nabi Zakaria dia gergaji kepalanya. Nabi Daud dia penggal kepalanya. Jadi jangan rasa sedih lah. Umat Nabi-Nabi dulu lebih ramai daripada kita yang masuk syurga terus, yang tergolong di kalangan as-sabiqun as-sabiqun. Walaupun begitu, kita jangan khawatir. Moga-moga kita juga termasuk di kalangan yang sama, insya-Allah. Tapi yang pastinya insya-Allah dengan izin Allah Taala, ashabul yamin, kita ni jadi golongan kanan. Golongan kanan ni kita bila masuk syurga, Allah Taala sebut dalam syurga itu mereka bersenang-senang di antara pohon bidara yang tidak berduri. Baik, saya nak syarahkan sikit berkenaan dengan pohon bidara. Mata tak apa nampak, kena buka lampu. Baik, saya nak baca sikit. Pohon bidara. Kenapa Allah Ta'ala sebut pohon bidara dalam syurga? Ada Allah Ta'ala sebut pohon durian? Ada. Rambutan, duku, langsak dan papaya? Ada? Tak ada. Kita dengarkan. Bila Allah Ta'ala sebut ni, bukan semua buah-buahan ni Allah Ta'ala sebut. Jadi yang Allah Ta'ala sebut ini tentu banyak hikmah dia. Pohon bidara ini pohonnya sangat keras, namun rantainya dipenuhi dengan duri yang sangat banyak. Tapi dalam syurga nanti tidak ada duri. Sebab itulah sebut fi sidrin makhdud, mereka bersenang lenang di antara pohon-pohon bidara yang tidak berduri. Bentuk buahnya seakan-akan anggur, namun kulitnya tidak sekerah anggur. Masa putih tu dia kerah lah, memang kerah sangat lah buah bidara ni. Tapi tidak sekerah anggur. Anggur kerah lagi yang kita duduk makan, anggur lembut tu yang masak dah. Baik, jadi buahnya ini, buah bidara ni rasanya pahit sikit, pahit masa manis sikit. Ketika buahnya berwarna hijau, maka rasanya pahit keasaman. Betul.
Ketika buahnya berwarna kuning, kemerahan dan coklat, rasanya manis, namun sentuhan asam masih tetap ada. Inilah yang hebat ini. Manis dan ada rasa-rasa masam sikit. Ini yang banyak khasiatnya ini. Baik. Pohon bidara punya khasiat yang sangat banyak. Antaranya biji buah bidara tu boleh dijadikan bahan asas kosmetik untuk menghaluskan kulit. Ini kajian saintifik. Ya. Tak percaya tanya doktor. Ramai doktor kat depan. Buah biji bidara tu boleh menghaluskan kulit. Kalau boleh makan buah bidara tu, makan sekali dengan kulit dia sekali. Makan sekali dengan biji dia sekali. Kulit tu memang kita makan lah, makan sekali dengan biji dia sekali. Lepas ni tuan-tuan, kita pakat beli belaka buah bidara, kita hadiah dekat bini kita kat rumah masing-masing. Boleh. Bini kita makan buah bidara. Abang ni kenapa beli buah bidara? Tiap hari beli buah bidara. Makanlah. Makan lepas 40 hari tengok, guano nampak muda dah. Umur 60 tapi nampak macam 30. Inilah keajaibannya. Ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran, tuan-tuan. Ibu-ibu, akak-akak semua, jangan lupa makan buah bidara. Dan kita para suami, belilah buah bidara, hadiahkan untuk suami, isteri tercinta kita. Ini beli kek, boleh coklat, kek coklat. Lepas tu naik tubuh bini kita marah pula. Ni beli buah bidara, mencantikkan, menghaluskan kulit, nampak segar. Buahnya bermanfaat untuk menguatkan kecerdasan otak. Ini sangat-sangat elok, tuan-tuan, untuk anak-anak kita. Kita pun sama. Makanlah buah bidara. Jangan lupa makan buah bidara. Beri ke anak makan tu. Selain bagi kepada anak kismis, bagi juga buah bidara untuk cerdaskan kepala otak mereka. Ini untuk bagi jajan ni. Melancarkan makanan di usus. Kalau baby kuning, ada penyakit kuning, bagi dia rasa air, bagi dia blender lah. Jangan bagi buah bidara tu kat baby. Pandai-pandai lah. Ataupun ibu sendiri yang makan, lepas tu bagi susu. Ini untuk ubat penyakit kuning. Ini buah bidara. Menghaluskan kulit tu memang, meningkatkan selera makan, menghilangkan kahak. Balik daripada Mekah kan, duduk batuk-batuk dia tengah semayang tu. Allah, emas tak pakar. Orang batuk pakarlah emas. Kawan sebelah semayang pun tak kosong. Ini COVID mana mari semayang dia kat COVID mana. Pakailah emas tu. Balik Mekah standard lah. Batuk-batuk. Kalau tak batuk tak nak pergi Mekah. Tapi nak caranya makan buah bidara ni. Makan buah bidara ni akan hilangkan kahak, insya-Allah, serta menyembuhkan penyakit. Kalau perempuan ada masalah haid, elok sangatlah makan buah bidara. Makan buah bidara. Daun pokok bidara ini banyak lagi lah kelebihan, khasiat yang lain. Cuma saya cerita sikit je. Daun pokok bidara digunakan untuk memandikan jenazah, kan, bagi orang Islam. Jadi bila selepas mana kita menghilangkan najis dari tubuh mayat jenazah itu, kita akan mandikan dia. Dan kita akan mandikan mula-mula sekali dengan menggunakan air pertama itu, air dicampur dengan daun bidara. Ini bukan adat, ini sunnah Nabi ni. Nabi SAW yang lakukan. Baik, tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, masa tak mencukupi kita. Ada sikit lagi masa, 2 minit lagi. Ayat ke seterusnya, Allah Ta'ala sebut juga dalam Quran, wa tulhim mandud. Dalam syurga juga adanya pohon pisang, pokok pisang. Wa tulhim mandud, dan mereka juga bersenang lena di antara pokok-pokok pisang yang bersusun buahnya. Nampak pokok pisang, nampak buah-buah ya, cantiknya, eloknya. Pisang. Kenapa Allah Ta'ala sebut pisang? Tentu banyak khasiatnya. Jangan pula kita marah kepada orang yang suka bagi pisang. Tuan-tuan, kalau nak makan pisang free, datanglah hari Jumaat.
Nah, mana masjid ke surau yang buat Jumaat tu, tengok memang banyak pisang. Nah, betul ke tidak? Kenapa suka bagi pisang ni? Saya dengar ada ustaz tu ceramah. Dia kata apa? Ustaz tu ceramah, dia kata, apalah jemaah ni suka bagi pisang. Ingat jemaah yang datang masjid ni monyet je. Dia bukan marah, dia gurau ya. Kita jangan ambil serius, dia gurau ya. Sebenarnya elok makan pisang ni. Elok, Allah Taala tidak sebut pun rambutan ke musangking ke. Allah Taala boleh sebut pisang. Kenapa? Saya nak bacakan sikitlah di antara khasiat pisang ini sikit je, sikit je. Di antara khasiat pisang ini ialah pisang ini ianya mengandungi banyak vitamin C, vitamin B kompleks, kalium, kalsium, fosforus, zat besi, magnesium dan sebagainya. Banyak, hebat. Ini makanan pisang, buah pisang ini sangat-sangat lumayan ini. Dia punya khasiatnya. Baik. Ianya memiliki 2 kali karbohidrat dan 5 kali kandungan vitamin A. Jika nak dibandingkan dengan buah apple, apple sangat-sangat elok pisang lah. Baik, kita ni kena makan pisang. Kalau boleh makan pisang sehari 2 biji. Sehari 2 biji pisang makan. Kalau boleh sehari lah, untuk meningkatkan sistem imunisasi tubuh kita dan menambahkan tenaga untuk melakukan aktiviti seharian kita. Makan paling kurang 2 biji pisang. Dapat menurunkan berat badan. Banyak sangat-sangat. Orang perempuan yang ada haid pun, masalah haid pun, yang sakit sebab haid ke, makan pisang. Makan pisang mengubati penyakit jerawat sembelit dan sebagainya. Banyak sangat-sangat kelebihan dia, khasiatnya. Itu di antara sebahagian saya bacalah. Banyak lagi. Jadi penting tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut ini tentu ada banyak hikmahnya. Jadi pisang ini ianya menyembuhkan gangguan, dapat menyembuhkan gangguan sistem pencernaan kita, menurunkan tekanan darah kita. Orang yang ada penyakit jantung, darah tinggi, eloklah makan pisang. Dapat meningkatkan pertumbuhan sel dan otot. Cuma ada orang tanya, ustaz, pisang apa? Pisang apa? Pisang mah ke? Tak. Pisang apa ustaz? Makanlah pisang apa pun. Saya pun makan je. Banyak tanya, makan je lah. Yang ada tu makan. Baik, belilah mana yang ada. Wazillim mamdud, dalam syurga nanti kita akan dibayangi oleh naungan. Teduh ya. Tidak panas. Adakah dalam syurga tidak ada matahari? Kalau tidak ada matahari bagaimana? Terang. Oh, ini keajaiban Allah Ta'ala. Ingatkan yang terang ni matahari saja ke? Atas bumi ni memang matahari, tapi dalam syurga kita tidak ada matahari. Teduh ya. Teduh. Nampak terang, tapi teduh. Ingat, dalam satu hadis diceritakan, mereka sentiasa berada di bawah naungan teduh. Tiada matahari yang menghilangkan teduhannya, dan setiap sesuatu yang tidak putus, maka sungguhnya ia berpanjangan dan terbentang luas. Ini kata Ibnu Jarir. Ibnu Jarir. Itu tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, dalam syurga nanti Nabi kata adanya sejenis pohon yang besar. Diceritakan daripada Anas bin Malik, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati, dalam syurga nanti adanya satu pokok, la syajaratan yasiru rakibu, penunggang, ada seorang penunggang kuda memecut kudanya di bawah naungan teduh pokok itu, fizilha mi'ata amin, 100 tahun. Ada seorang penunggang kuda, dia pecut kudanya di bawah naungan pokok tu, naungan pokok tadi yang teduh itu selama 100 tahun. Namun la yaqta'uha, namun dia tetap juga tidak dapat menghabiskan perjalanan di bawah naungan tersebut. Ini hadis sahih Imam Al-Bukhari. Hebat. Satu pohon saja.
Satu pohon saja. Dikatakan pohon itu ianya mengambil masa selama 500,000 tahun. Satu pohon saja. Oh, hebat Allah Ta'ala. Satu pohon saja naik kuda pecu 500,000 tahun, barulah habis satu pokok saja di bawah naungannya. Ini hebat. Pokok apakah itu? Pokok apakah itu? Hadis riwayat Imam Ahmad, pokok itu Nabi sebut ialah pokok al-khuldi. Pokok al-khuldi. Inna fil jannati syajaratan yasiru rakibu fi dhilha mi'ata amin la yaqta'uha hiya syajaratul khuldi. Pokok itu ialah pokok khuldi. Pokok yang Nabi Adam dan Hawa makan buahnya dalam syurga dulu ni. Itu ialah pokok khuldi. Pokok khuldi. Tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, cukuplah sekali itu sajalah pada pagi ini. Moga-moga apa yang kita dengarkan itu Allah Ta'ala tambahkan ilmu untuk kita. Allah Ta'ala berikan kefahaman kepada kita. Allah Ta'ala juga berikan kekuatan untuk kita dapat amalkan, insya-Allah. Jangan lupa lepas ni kita pakak beli buah bidara belakang, dan jangan lupa beli pisang. Kalau ada kat rumah tak apalah, yang tak ada belilah pisang. Kalau boleh sentiasa dia ada dalam rumah kita, makan pisang, beli banyak-banyak tak apa, boleh bagi kat saya sikit, boleh. Kita pakak-pakak bagi kepada anak-anak kita belakang, supaya cerdik kepala otak masing-masing, insya-Allah dengan izin Allah Ta'ala. Ya tuan-tuan, aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.